Allahumma salli wa sallim ala Sayyidi wa habibi wa tabibi qalbi wa jasadi wa ruhi Sayyidi Rasulillah Muhammad ibni Abdillah As-Sadiqil Amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma antalaha, ya Allah, kaulah baginya segala perkara, walau azumat, sekalipun ia besar, sekalipun ia payah. Farrijha, engkau rungkai ia, ya Allah, bifadli, dengan kelebihan dan kemuliaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah tuan-tuan, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kerana pada pagi ini tuan-tuan, kita masih lagi diberikan nafas, diberikan roh, masih lagi diberikan nyawa. Dan yang paling penting tuan-tuan, ayo bersama-sama tuliskan kesyukuran kita di ruangan komen. Yang paling penting, dalam keadaan Allah Ta'ala berikan kepada kita pada pagi ini nikmat boleh bernafas, nikmat masih lagi boleh bergerak. Ada sahabat-sahabat kita yang dah tak boleh bergerak, ada sahabat kita yang dah keuzuran, ataupun ada yang stroke dan sebagainya. Dan waktu yang sama tuan-tuan, kita bersyukur juga kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kerana hari ini kita masih lagi diberikan nyawa untuk kita hidup. Tetapi ingat, dalam waktu yang sama tuan-tuan, kesyukuran yang paling besar yang perlu kita bersyukur, iaitu diberikan kepada kita nikmat taqwa dan nikmat beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa tuan-tuan? Nikmat iman itu satu nikmat ataupun satu anugerah yang terlalu besar. Terlalu besar. Sebelum kita nak fikir apakah nikmat yang dapat dirungkai daripada keimanan yang sebenar, tak dapat tidak tuan-tuan, nikmat beriman tu pun dah cukup dah membuktikan kepada kita itu satu nikmat yang begitu besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana apa tuan-tuan? Kerana dengan imanlah memastikan akidah kita benar, hidup kita benar, apa yang kita lakukan itu benar, dan tujuan yang kita nak matlamat yang kita nak lakukan bagi sesuatu urusan itu benar. Maknanya bila iman kita tak benar tuan-tuan, maka begitulah akhir zaman ini, ujian-ujian yang semakin membelenggu kehidupannya kita. Kadang-kadang kita pertahankan kawan, pertahankan sahabat, pertahankan keluarga, tetapi pada waktu yang sama tuan-tuan, lucut iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Jadi antara benda paling mahal tuan-tuan yang saya rasalah, pengalaman saya mengajar dan sebagainya, menyampaikan ilmu, berdakwah, khusus kepada diri saya sendiri dan umum kepada tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Dan saya sekarang ni tengah run sesi coaching selama 1 minggu, berbetulan daripada program interaktif Cerita Solat. Jadi apa yang saya melihat, yang saya nak share dengan tuan pada pagi ini, sebab afwalakum, kerana biasa santapan rohani pukul 9, tapi dalam seminggu ni saya terpaksa buat pukul 8 sebab pukul 9 saya dah start hashtag saya dah start personal coaching saya. Hari ni lebih kurang ada 10 peserta daripada start pukul 9 saat lagi sampailah pukul 11 malam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Cuma apa yang saya dapat daripada perkongsian dalam program coaching ni tuan-tuan, yang saya suka nak share dengan tuan-tuan pada hari ni, antara benda yang saya dapat detect tuan-tuan, ilmu yang paling mahal yang saya lihat makin kehilangan dalam kehidupan kita pada hari ini,
ialah berkenaan iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Betul ke betul? Cuba jawab di ruangan komen. Cuba jawab. Iaitu masalah keimanan. Bila sebut iman ni tuan-tuan, bukan semata-mata iman kepada Allah. Dah? Bila sebut iman, sebagaimana yang tuan-tuan faham, iman itu terbahagi kepada 6. Iman kepada Allah, beriman kepada para malaikat, beriman kepada nabi-nabi dan rasul, dah? Beriman kepada kitab, beriman kepada hari kiamat, dan beriman kepada qada dan qadar. Jadi bila mana kita sebut value ataupun nilai sesuatu iman, itu bukan semata-mata membahaskan iman berkenaan Tuhan. Bukan semata-mata iman yang membahaskan berkenaan akidah ataupun tauhid. Tetapi bila sebut rukun iman, dah, tak dapat tidak rukun iman itu terbahagi kepada 6. Dan ingat tuan-tuan, formula yang perlu kalian fahami, bila rukun iman itu 6, matematiknya bukan 6 tolak 1 jadi 5. Bukan. 1 tak percaya, 5 lagi ada. Bukan. Tetapi formula rukun iman itu 5 tolak 1 kosong. 5 tolak 1, tak percaya 1 je. Tak yakin kepada 1 sahaja. Maka jawapannya kosong. Betul ke betul? Cuba jawab di ruangan komen. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Jadi maksudnya apa? Apa yang saya nak sampaikan pada pagi ni tuan-tuan, dalam sesi coaching yang sedang berlangsung sekarang, dan saya ambil pengalaman-pengalaman ataupun situasi yang berlaku kepada peserta-peserta, dengan saya tidak menyebutkan nama mereka. Cuma saya nak bawa pada pagi ini dalam hashtag Santapan Rohani. Mudah-mudahan tuan-tuan belajar sesuatu. Mudah-mudahan tuan-tuan belajar sesuatu. Dan tuan-tuan mengiyakan apa yang saya kata kalau betul iya. Dan saya suka ditegur kalau salah. Saya suka ditegur kalau salah benda ini. Tuan-tuan jujur saja. Dah? Cuma kita bukan nak berdebat. Tak ada. Tak timbul masalah perdebatan. Cuma benda hak kata hak, benda batil kata batil. Sebagai contoh, saya nak bagi contoh paling mudah. Kepercayaan kita kepada malaikat. Kepercayaan kita kepada malaikat. Tuan-tuan dah belajar rukun iman. Antaranya apa? Percaya kepada malaikat. Bila sebut percaya ni tuan-tuan, bukan semata-mata belief. Aku percaya malaikat tu ada. Cukup ke? Tak cukup. Tak cukup. Dah? Bila sebut istilah kepercayaan kepada malaikat, antaranya apa? Bukan sahaja kita wajib percaya malaikat tu wujud. Bukan sahaja kita wajib percaya malaikat tu ada. Tetapi, tuan-tuan, kita kena rasa, kita kena berasa, dan kita kena merasai. Ada 3 tu. Kita kena rasa, kita kena berasa, dan kita kena merasai bahawa makhluk yang bernama malaikat ni, yang Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, la ya'sunallaha ma amarahum, mereka ni tak pernah engkar pun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuba kalian tulis di ruangan komen, betul ke betul? Hari ni kalau kita nak compare berkenaan percayanya kita kepada malaikat dan percayanya kita kepada jin, syaitan dan sebagainya, agak-agak tuan-tuan cuba jawab sekejap di ruangan komen. Manakah kepercayaan yang lebih kuat? Cuba jawab sekejap. Saya ulang balik soalan. Hari ni bila sebut kepercayaan kepada malaikat dengan kepercayaan kepada jin, syaitan, pelesit, hantu raya, dah? Apa lagi? Hantu jerangkung. Apa lagi? Hantu tinggi. Hamba ingat dulu waktu mengaji kecil-kecil, dah? Gondol bawa kitab nak pergi mengaji ni, dah dimomokkan kita dengan hantu tinggi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dah, hantu lonjong. Tuan-tuan jawab sekejap di ruangan komen. Hari ni kalau kita melihat suasana yang berlaku, kepercayaan manusia kepada malaikat dan kepercayaan manusia kepada hantu syaitan, betul Nur Akmal, mana yang manusia lebih percaya? Mana yang manusia lebih cenderung? Dan mana manusia lebih takut? Terima kasih Nur Rehan Silong.
Terima kasih Wan Afikah Anis. Ini situasi yang berlaku sekarang. Maknanya tuan-tuan, kita tak sedar keimanan kita kepada rukun iman yang 6 semakin tipis. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Percaya kepada jin, percaya kepada... Kita bukan menafikan ketidakpercayaan itu, tapi apa yang saya nak buktikan ialah simple sahaja pada pagi ini. Saya nak buktikan kenapa iman tu makin tipis. Kenapa iman tu tuan-tuan makin berkurangan. Sebab dalam perjalanan hidup kita pada hari ini, bila kita berjalan mana-mana, kepercayaan kita kepada hantu pelesit lebih hebat daripada kepada malaikat. Betul ke betul? Lalu dekat kubur tuan-tuan, Saya lah, tuan-tuan taklah. Saya yakin tuan-tuan power. Tuan-tuan punya iman tinggi. Saya dululah bila lalu dekat kubur, kita punya naik bulu roma tu terasa macam ada hantu. Walhal kita lupa waktu yang sama tuan-tuan malaikat tak ada ke? Ni. Macam mana iman kita koyak daripada muda, daripada remaja lagi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tak ceritalah ni bab Palestin ke, bab Yahudi koyak. Iman kita koyak lama dah. Belief kita kepada hantu daripada kecil lagi melebihi daripada diajar kita kepercayaan kepada malaikat. Sedangkan malaikat tu juga makhluk bangsa ada, juga makhluk bangsa wujud, juga malaikat tu tuan-tuan makhluk bangsa nampak. Betul ke malaikat bangsa nampak? Tuan-tuan, kan di zaman Nabi SAW, sokmo Nabi jumpa Jibril. Lepas tu para as-sahabah pun beberapa kali nampak Jibril menyerupakan diri dia sebagai manusia dan benda-benda yang lain. Maknanya bahasa mudah kita, Jibril tu ataupun malaikat jenis bangsa yang boleh nampak. Sebab dia dijadikan daripada cahaya. Betul ke betul? Jenis makhluk yang boleh nampak. Cuma dia tak dinampakkan lah. Jadi betul Tuan Haji Nasir. Maknanya kesinambungan daripada apa yang saya... Sebab saya tengah run program, and then saya pun belajar sesuatu daripada mereka. Sebenarnya saya bukan mengajar mereka, saya belajar sesuatu daripada mereka. Dan saya bawa pada panggilan hashtag Santapan Rohani sekejap. Jadi saya melihat tuan-tuan, bila mana kebarangkalian ni berlaku, situasi ni berlaku, saya kena buat sesuatu tuan-tuan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Saya kena buat sesuatu. Macam mana saya nak bantu sahabat-sahabat, fan saya. Kita nak, bukan sahaja saya nak mengatakan, bukan kita nak berhukum akidah tuan-tuan tak betul. Bukan saya nak hukum iman tuan-tuan tak betul. Bukan. Tetapi wajar saya membantu. Wajar saya membantu untuk kita sekurang-kurangnya memperbaiki iman balik, membetulkan iman balik. Mana dalil? Kan ada hadis daripada Nabi SAW. Dalil tu jelas. Sekarang ni kalau tuan-tuan cuba convert dalil tu dengan praktikal, simple saja. Nabi pernah bersabda, baiki iman kamu dengan kalam, dengan kalimah la ilaha illallah. Okey, jadi hari ni saya nak ajak bersembang sekejap saja. Apa yang tuan-tuan faham daripada makna hadis tadi? Hadis jelas, jaddidu imanakum biqauli la ilaha illallah. Perbarui iman kamu, baiki iman kamu, perelokkan iman kamu dengan perkataan la ilaha illallah. Baik tuan-tuan, saya tak pandai, tuan-tuan pun tak pandai, kita sama-sama tak pandai. Cuba tuan-tuan, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Cuba tuan-tuan syarah. Cuba tuan-tuan, bukanlah kata saya suruh syarah hadis tadi. Waalaikumsalam Syamsul Effendi. Tetapi cuba tuan-tuan fikirkan, apa makna yang tersirat yang Nabi nak sampaikan? Perbarui iman kamu, perbaiki iman kamu dengan kalam, dengan kalimah la ilaha illallah. Adakah perkataan Nabi tadi nak memberi satu statement, selama ni iman kami tak sempurna ke ya Rasulullah? Iman kami salah ke? Iman kami terbatal ke? Contoh. Pernah tuan-tuan terfikir macam mana tuan-tuan nak gunakan hadis tadi untuk praktikal? Cuba jawab di ruangan komen. Mudah-mudahan dengan kita mendengar hadis ini, kita dapat muhasabah dan kita dapat membetulkan
perjalanan hidup kita balik. Dan Alhamdulillah Allah Ta'ala uji kita sekarang dengan PKP. Maknanya ini satu peluang yang paling tepat tuan-tuan. Bila mana Allah Ta'ala bukan saja lock kita, bahkan Allah Ta'ala downkan diri kita, downkan sanubari kita, downkan hati kita. Untuk apa? Sebenarnya Tuhan sayang nak dekatkan kita dengan dia. Jangan lupa tuan-tuan amalan para Nabi, iaitu wajib mereka itu bersuluk. Atau bahasa lain beruzlah. Uzlah lah bahasa mudah bahasa kita. Antara amalan para Nabi, uzlah, mengasingkan diri sekejap. Maka kalau kita nak ikut perjalanan Nabi, sekurang-kurangnya hidup kita ni kena ada masa untuk uzlah. Ada masa sekejap untuk Allah. Okey, Allah Ta'ala bagi peluang, nikmat, senang, rezeki dan sebagainya. Kau tak ada masa pun uzlah untuk aku, 3 hari ke 5 hari ke. Tu macam yang jemaah tabligh buat. Dia ajak kita pergi gas, 3 hari keluar, 5 hari keluar, 40 hari keluar. Itu contoh. Kita tak ada masa. Maka kau tak ada masa kan? Sekarang ni aku bagi kewajiban uzlah pada diri kamu. 2 minggu tak boleh pergi mana. Duduk kat rumah. Gunakan waktu itu untuk memperbaiki iman kita, memperbaiki akidah kita, memperbaiki tauhid kita kepada Allah. Macam mana? Contoh yang paling simple saja tuan-tuan. Sekarang ni, apa yang saya nak relatekan dengan bicara masalah percaya kepada malaikat tadi, simple saja. Kalau selama ni mindset kita duk fikir hantu, pelesit, dah, bila saat lagi ada bunyi gedegang, ada hantu lah tu. Contoh, dah, dengar bunyi pelik-pelik, mesti hantu dulu. Betul? Dengar bunyi pelik-pelik, mesti hantu dulu. Itulah otak kita. Tapi tak pernah pun kita fikir malaikat. Tuan-tuan, malaikat tu kalaulah dia boleh tulis surat apa tu? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalaulah malaikat tu dia boleh tulis perasaan tak puas hati. Ni apalah makhluk bernama manusia ni, asal berlaku jatuh barang je, tu ada pelesit lah tu, ada syaitan lah tu. Syaitan je kita fikir, pelesit je, hantu je kita fikir. Seolah-olah malaikat tu tak pernah wujud dalam dirinya kita. Seolah-olah dekat rumah tuan-tuan tu malaikat tak ada. Yang ada syaitan, yang ada jin. Betul ke betul? Cuba jawab di ruangan komen. Allahumma salli ala Sayyidina wa Maulana Muhammad. Sedangkan kalau saya tanya pada hari ini, saya yakinlah ini membuktikan statement saya benar. Terima kasih pada tuan-tuan dan terus like dan share dan tag nama orang yang anda sayang. Ini menandakan tuan-tuan bersungguh nak bagi faham kepada ilmu kepada mereka yang anda sayang. Statement saya benar tuan-tuan. Tuan-tuan tahu tak dekat rumah tuan-tuan ada berapa jenis malaikat? Saya nak buktikan statement saya ialah hari ni iman kita makin tipis. Makin tipis. Sebab bila sebut iman bukan semata-mata dengan Allah. Ingat dah? Bila sebut iman, Allah, malaikat, kitab, Rasul, qada dan qadar, hari kiamat. Makanya rukun iman tu ada 6. Antaranya apa? Percaya kepada malaikat, beriman kepada malaikat. Bukan saja percaya tu kita rasa dia ada. Bukan kita percaya dia ada. Bahkan kita kena rasa kewujudan dia, kehadiran dia, adanya dia. Kalau Tuhan nak bagi penampakan pun tak ada masalah tuan-tuan. Layak bagi Allah Ta'ala nak buka mata kita, nak tengok malaikat sebab dia makhluk yang boleh ditengok. Sebab dia dijadikan daripada cahaya. Jadi cuba jawab sekejap di ruangan komen. Nur Lily kata malaikat kiri kanan je tahu. Yang lain? Baru hari ni kita dapat test iman kita. Tuan-tuan tahu tak di rumah tuan-tuan ada berapa jenis malaikat? Waalaikumsalam Rohayati Osman, ahlan wa sahlan. Rohizan our circle. Rohizan, mana-mana circle UIZ tu, minta lah dengan admin cara nak tukar bulat tu. Seronok ni bila jadi circle ni. Tukar. Tu kat bulat tu boleh tukar. Ada orang pakai Palestin, ada orang nak pakai circle UIZ. Okey. Siti Hanim kata malaikat mukarrabin. Mukarrabin tu apa? Okey, banyak orang confuse mukarrabin ni apa. Banyak now dia kata Nur Akmal, bila masuk majlis ilmu beribu-ribu malaikat bersama. Itu majlis ilmu. Saya tanya di rumah kalian sekarang. Saya cakap benda yang berlaku sekarang.
Tak payah sembang benda majlis ilmu. Yang tu lagi berkat, tuan-tuan. Dah? Saya tanya, bermakna saya bukan nak perendahkan tuan-tuan, tapi saya nak uji sejauh mana kepahaman kita berkenaan beriman kepada malaikat. Sebab saya nak comparekan dengan hidup kita ni. Kalau cerita bab hantu, cerita bab pelesit, percaya sungguh. Dan kita boleh senaraikan dekat rumah kita ada berapa jenis pelesit, ada berapa jenis hantu. Hantu raya, hantu kongkom, hantu yang suka mengendap, apa lagi hantu. Macam-macam jenis hantu lah. Hantu pelesit, apa lagi, santau, apa lagi. Tuan-tuan boleh senaraikan. Betul, tuan-tuan boleh senaraikan kalau bab hantu pelesit. Itu yang saya pelik. Sedangkan dalam rukun iman tak ada pun kata percaya kepada jin. Walhal benda tu kita wajib percaya. Tapi kalau ikut hierarkinya, benda yang ceritakan bab iman, percaya kepada malaikat. Simple. Kalau tuan-tuan tak tahu ada berapa jenis malaikat dalam rumah tuan-tuan, inilah cabaran yang sedang berlaku pada iman tuan-tuan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Betul ke betul? Siapa nak bersama dengan saya? Dalam nak menyelesaikan isu ini. Ini cabaran yang sedang berlaku pada hidup tuan-tuan. Kalau tuan-tuan tak tahu ada berapa jenis malaikat dalam rumah tuan-tuan. Ke ada yang tengah keluar tu Google sekejap. Tak jumpa kalau Google. Dia keluar sekejap live, dia Google. Ada berapa jenis malaikat dekat rumah aku ni? La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak salah tuan-tuan meng-Google, silakan. Tapi hari ni kita sedar tuan-tuan betapa iman kita rapuh. Allahumma salli ala Muhammad. Itu yang benda kehilangan makin hilang. Betapa iman kita rapuh pada hari ini. Betapa iman kita terlalu longgar pada hari ini. Dan betapa iman kita terlalu nipis pada hari ini tuan-tuan. Sehingga kita tak tahu ada berapa jenis malaikat yang sedang berada di rumah kita. Dan kita tak tahu pun apakah malaikat yang, kalau sebab benda ni, malaikat ni tak ada. Sebab benda ni, malaikat ni datang. Semua tu kita tak tahu. Dan kepercayaan kita kepada hantu, jin, pelesit lebih hebat daripada pengetahuan yang kita berkenaan malaikat. La ilaha illallah. Betapa nipisnya iman kita kepada Allah. Betapa nipisnya kita iman kita kepada makhluk Allah yang bernama malaikat. Tu baru cerita malaikat tuan-tuan. Jelas ke jelas? Sebab itulah hikmah daripada lockdown ni. Tuan-tuan, cari balik, gali balik. Hadis Nabi tadi kata sebut, perbarui iman kamu dengan kalam la ilaha illallah. Di situ suatu suruhan yang jelas. Bab iman ni jangan berasa cukup. Tulis kejap. Bab iman ni jangan berasa cukup. Bahkan tuan-tuan, kalau tuan-tuan belajar, keep learning, sampai mati pun besok, banyak lagi benda yang kita belajar. Tak cukup. Sebab apa? Sebab bila kita belajar sesuatu bab keimanan, maka bagi nak melepasi sesuatu iman itu ada ujian. Betul. Ujian ni kadang-kadang ujian yang kita boleh tempuh, kadang-kadang ujian yang agak berat. Maka bila ujiannya berat, tuan-tuan no choice. Tuan-tuan kena pertingkatkan lagi ilmu dalam masalah keimanan. Bila iman makin bertambah, maka ujian makin bertambah. Iman makin bertambah, ujian makin bertambah. Ilmu makin bertambah, ujian makin bertambah. Allahumma salli ala Sayyidina wa Maulana Muhammad. Jelas ke jelas? Jadi saya tak nampak lagi hari ni jawapan. Ada berapa malaikat dekat rumah kita ni? Saya tak nampak seorang pun hari ni tulis Allahumma salli ala Muhammad. Ke tuan-tuan tulis, saya tak nampak. Saya baik sangka lah. Saya baik sangka tuan-tuan dah tulis. Boleh jadi saya tak nampak. Tetapi tuan-tuan menjawab dah soalan saya. Kalau tuan-tuan tak tahu ada berapa malaikat dekat rumah kita, dan apa kaitan malaikat dengan diri kita, apa kaitan malaikat dengan kehidupan kita. Sedangkan kalau tuan-tuan belajar rukun iman, benda ni wajib kena tahu. Antara rukun iman apa dia? Bukan sahaja percaya kepada malaikat. Cukup ke kita tahu malaikat tu ada? Munkar, nakir, raqib, atid. Cukup ke tuan-tuan? Kalau setakat menghafal, anak-anak boleh menghafal, budak boleh menghafal. Jelas ke jelas? Jadi apakah pilihan tuan-tuan? Saya bagi satu saja. Kalau tuan-tuan tak boleh jawab ada berapa malaikat di rumah tuan-tuan,
ada berapa jenis malaikat di rumah tuan-tuan. Tuan-tuan, hari Sabtu ni kita ada program yang diberi nama Nak Baiki Solat. Saya akan bagi formula berkenaan lockdown. Macam mana saya nak kaitkan lockdown itu dengan akidah, dengan tauhid. Matlamat saya simple saja. Saya nak bantu perbarui iman tuan-tuan. Sebab ini ada dalil. Kan Nabi sebut, perbarui iman kamu dengan kalam la ilaha illallah. Dalil jelas. Maka Nabi suruh sentiasa perbaiki. Supaya apa? Supaya bila tuan-tuan faham ilmu ataupun kaitan masalah akidah dan iman, sehingga macam mana nak bawa dengan solat tuan-tuan, insya-Allah banyak perubahan akan berlaku. Cuma saya ulang balik, rendahkan diri tuan-tuan. Tuan-tuan jangan sangka program Nak Baiki Solat ni kita belajar rokok, belajar sujud, bukan. Saya dah bantu hampir ribuan peserta, syukur kepada Allah. Walaupun saya tak ada ilmu, ilmu saya ciput sebab berkat tok guru saja. Ilmu mereka saya garapkan dalam program-program saya. Apa saya nak bantu ialah tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, macam mana tuan-tuan nak perbaiki iman balik, perbaiki akidah balik. Jadi saya jawab. Kalau tuan-tuan tak boleh jawab berapa jenis malaikat dekat rumah tuan-tuan, saya ulang kali terakhir, insya-Allah dalam program Nak Baiki Solat pada hari Sabtu ini, saya akan bantu jawab. Sebab saya akan bagi main dulu. Kemaskan akidah, perbarui benda ini supaya tuan-tuan jelas ke mana kita nak capai dalam kehidupan yang sementara. Jelas? Jadi jom bersama-sama dalam program Nak Baiki Solat. Tekan link easy.la/nbs, ezy.la/nbs. Daripada link sana tuan-tuan boleh pergi kepada program supaya apa? Mudah-mudahan tuan-tuan akan belajar dengan jelas. Okey, jadi ma'assalamah wa liqa. Sehingga bertemu pada siri-siri yang akan datang dalam hashtag Santapan Rohani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.